Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkesempatan pada malam ini kita berada dalam satu forum di ambang Ramadan bagi tahun 1434 Hijrah bersamaan dengan 2013 Masihi. Dan insyaAllah majlis forum ini merupakan anjuran bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Darah Besut bersama dengan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JAWED dan juga AJK Surau At-Taqwa Perumahan Nyo 7. Dan Alhamdulillah kita telah pun bermula. Sebelum solat maghrib kita solat berjemaah diikuti dengan sedikit makan, dan saya yakinlah yang hadir pada malam ni semua kenyang belaka dah, ataupun yang masih belum makan mungkin boleh ada lagi makanan di sebelah sana untuk mendapatkan makanan sambil-sambil kita mendengar satu forum kerana kita berada di ambang Ramadan. Hari ini kira-kira dalam 6 ataupun 7 ataupun 5 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 2013. Jadi kita hadirkan pada malam ni dua ahli panel yang mungkin sudah biasa kita lihat di masjid-masjid kawasan Besut. InsyaAllah kita akan berkongsi bersama dengan perasaan kita yang cukup gembira. 5 hari je lagi untuk sambut Ramadan. Mungkin ada yang gembira dan pada masa yang sama mungkin ada juga sebahagian lah, bukan berada di sini lah, yang bergundah gulana tak. Mari pula Ramadan, nak puasa pula dah tahun kita ni tak. Jadi yang hadir pada malam ni saya cukup yakin lah yang mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh makna bagi umat Islam yang benar-benar ingin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Jadi saya Muhammad Nur Zaiman bin Cik Mansur diamanahkan untuk menjadi moderator selaku naib pengurusi remaja Majlis Belia Darah Besut dan juga merangkap yang di-Pertua ABIM Darah Besut. Hadir pada malam ni dua ahli panel. Saya ingin memperkenalkan panelis yang pertama yang berada di sebelah kanan. Yang pertama ni merupakan Ustaz Muhammad Azrul Hisham bin Muhammad. Beliau merupakan Setiausaha ABIM Darah Besut dan juga tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Pancur Besut, Hulu Besut kita ni, insyaAllah. Beliau pun sudah berkahwin, mempunyai seorang anak dan insyaAllah bakal 2 dengan ceritanya. Dan sekarang ni beliau masih muda lagi. Tengok tua pun muda, tapi muda-muda itu sikit lagi lah. Beliau akan ditugaskan sebagai penulis yang pertama. Dan yang berada di sebelah kanan juga yang segak bergaya, berjubah putih juga, merupakan Haji Ridwan bin Ghazali, seorang pendakwah yang kalau biasa kita lihat di Masjid Hadari itu malam ni dia ada ceramah kuliah maghrib di Masjid Hadari. Dan beliau juga merupakan tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Pasir Akap, juga di sebelah ala-ala hulu lah kira. Saya di Sekolah Kebangsaan Kaponai, alah ke pantas sikit. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sama-sama mendengar intipati berkaitan dengan sambutan bulan Ramadan yang akan tersambut tak lama lagi ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga kalau akhir sesi nanti ada kita buka 2 persoalan. Kalau ada persoalan yang tidak dikemukakan oleh ahli panel kepada ahli panel, bolehlah berbuat demikian di akhir slot kita pada malam ini. Untuk pada malam ini kita forum biasalah, forum kita akan buka soalan 2 slot soalan kepada ahli panel, dan akhir kita minta solusi daripada ahli panel untuk menyampaikan solusi perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa menengahkan masa lagi, saya ingin mengemukakan soalan kepada Ustaz Muhammad Azrul Hisham Al-Fadhil Ustaz yang hadir pada malam ni tak sabar dah nak sambut bulan Ramadan ni. Persiapan cukup hebat belaka dah. Malam ni bawa isteri,
suami bawa isteri, bawa anak-anak, isteri bawa suami pun ada juga. Hadir penuh, alhamdulillah, syukur. Bawa ahli keluarga untuk mendengar. Yang kecil pun ada, nak dengar sama-sama bulan Ramadan. Sebab kalau yang kecil ni cukup gembira lah. Kalau kita tengok, walaupun yang kecil ni tak puasa, tapi saat nak buka puasa, oh dia paling meriah. Jadi tak sabar nak sambut Ramadan. Jadi soalan pertama saya kepada Ustaz Azrul, kita sebagai umat Islam ni pada hari ini rasa tertunggu-tunggu nak sambut bulan Ramadan. Tak sabar. Dan sebaik Allah Ta'ala bagi sebulan je, daripada 12 bulan sebulan. Kalau boleh nak 11 bulan pun tak apa puasa lah. Tak sebagai orang lah. Tapi Allah Azza wa Jalla dia faham kemampuan umat dia, bagi 12 bulan tu sebulan je untuk puasa 30 hari. Jadi kita tak sabar nak tunggu ni. Jadi saya minta Ustaz Azrul Isyam untuk mengupas permulaan tajuk kita Ramadan yang dinanti. Apa yang kita nanti, apa yang kita tunggu, dan mungkin ada kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nak tunggu bulan Ramadan. Jadi saya persilakan Ustaz Azrul Isyam untuk memulakan forum kita pada malam ini. Al-Fadhil, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna ya arhamar rahimin. Wa amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Zaiman selaku moderator pada malam ini. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ridwan bin Ghazali, seterusnya para JK Surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul sama-sama pada malam yang cukup, insya-Allah penuh dengan keberkatan ini, untuk kita sambut kita nak sambut bulan Ramadan. Jadi kita adakan sedikit tazkirah lah mungkin. Forum ini sebagai satu peringatan kepada kita semua. Dan saya sebenarnya diapit oleh guru saya, guru-guru Ustaz Zaiman, Ustaz Tuan Haji Ridwan. Jadi mungkin saya mukadimah saja, dan insya-Allah isinya akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar lagi insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bila kita sebut Ramadan Al-Mubarak ini, sebenarnya kita tengok kepada apa yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Contoh tauladan yang terbaik, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila nak sambut Ramadan Al-Mubarak ini, sebenarnya ada satu kegembiraan dan keceriaan yang ada pada Rasulullah. Bukan sehari sebelum Ramadan, tetapi sebelum daripada itu lagi. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu doa yang disebut dalam riwayat Tabrani dan Imam Ahmad, menyebut bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila nak sapa dengan bulan Ramadan, Rasulullah berdoa, Allahumma barikna bi Rajab wa barikna bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang bermaksud, ya Allah berkatilah kami dengan bulan Rajab, ya Allah berkatilah kami dengan bulan Sya'ban, ya Allah berkatilah kami, sampaikanlah kami dengan, biar sapa kami ni pada bulan Ramadan. Gitu lebih kurang. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni lama. Bukan kata hari ni nak minta, esok nak puasa, tidak. Tetapi sebelum daripada itu lagi Rasulullah dah minta, menunjukkan betapa suka dan gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak sambut bulan Ramadan ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh Allah Taala sekalian, mungkin kita ditambah satu lagi doa. Kita tambah jadi 4 doa. Rasulullah sebut berkat pada bulan Rajab, berkat pada bulan Sya'ban, biar sapa bulan Ramadan, biar dapat puasa bulan, biar sapa menghayati bulan Ramadan. Tapi kita semua orang Melayu ni dia tambah satu lagi, ya Allah, Allahumma ballighna bi'idil fitri. Ya Allah, biarlah sapa hari raya. Kalau hari raya ni, ya Allah, Masya Allah, biarlah sapa. Sebab 7 hari, 7 hari ni ada 7 pasal baju dalam almari. Hari ni warna biru, esok warna merah, lusa warna hijau dan seterusnya. Kena selondong suami isteri.
Tengok hari ni, hari-hari pertama, suami pakai baju warna kuning. Oh my God, isteri. Kita janji dah hari-hari pertama kita nak pakai warna hijau, bapa pakai warna kuning pulanya. Oh my God. Ada satu buku nota ataupun tulis dapat. iPad Ustaz Zaman Ustaz Zaman ada tulis tak? Hari-hari pertama baju apa, yang kedua baju apa, dan seterusnya. Begitu juga lah ni, kita tengok tak? Bila kita nak sambut bulan Ramadan ni, raya tak sapa lagi. Tapi dah sapa dah mesej. Tempahan untuk kuih raya. Elmer London. Macam-macam lagi. Saya balas, saya tak suka Elmer London sebab orang putih. Saya nak Elmer Terengganu. Ada jual. Jadi nak rayanya, apa ni, masing-masing excited. Sama ada nak sambut bulan Ramadan ataupun nak sambut hari raya Aidilfitri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, berbalik kepada kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira untuk menghayati, untuk beribadah pada bulan Ramadan ini, sehingga akan disebut dalam banyak hadis tentang kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, qad ja'akum syahrun mubarak tuftahu lakum abwabul jannah. Bila mari saja bulan Ramadan al-Mubarak, kata Rasulullah, maka ketika itu Allah Ta'ala buka pintu syurga itu seluas-luasnya. Wa tughliqu abwabul nar, kata Rasulullah. Allah Ta'ala akan tutup serapat-rapatnya, sekemah-kemahnya pintu neraka. Wa suddifati syayatin, maka para syaitan, iblis dan semua sekali musuh-musuh Allah Ta'ala ini akan digari, akan diikat dan sebagainya. Sebagai satu tanda apa? Sebagai satu tanda bahawa bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat dan keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Jadi selain daripada itu juga, kita tengok bagaimana, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri bulan Ramadan sebulan ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Zaman Nabi Adam tak ada sebulan puasa. Pada zaman Nabi terdahulu tak ada. Tapi siapa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri sebulan. Satu bulan 29 hari 30 hari khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kasih dan sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bagaimana apabila berbicara tentang umur umat Nabi Muhammad ini, kata Rasulullah dalam satu hadis, ummati baina 60 wa 70. Kata Rasulullah, umur umat aku ni sekitar 60-70. Lebih daripada tu, kalau istilah bahasa kasar sikit dia panggil subsidi. 70 lebih tu bonus, yes, bonus. Tapi kalau biasa guna subsidi Ustaz. Okey. Nak sebutnya bahawa pendek sangat berbanding dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Bagaimana disebut oleh Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab dia disebut bahawa ada umat yang terdahulu umur balighnya sekitar 120 tahun. 120 tahun baru balik, Masya Allah. Kita 120 tahun, batu nisan aku tak jumpa dah kalau pergi kubur. Sebab 70 tahun lepas dah meninggal, cucu cicit nak cari kubur tahunnya tak jumpa dah. Sebab apa? Dah lama dah meninggal. Jadi oleh kerana umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pendek, maka Allah Ta'ala berikan satu bulan. Kerana satu bulan inilah penuh dengan kerahmatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri dalam satu bulan ini satu malam yang apabila beribadahnya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Bayangkan muslimin muslimat sekalian, malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadat. Kalau kita dapat 10 kali sepanjang hidup kita, seolah-olah kita dapat beribadat, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 830 tahun. Lama tu. Jadi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang mana memberi semangat kepada kita pada hari ini untuk beribadah sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Dan kita berbalik pula keistimewaan bulan Ramadan ini. Bagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sebut lisaimi farhatan. Orang-orang puasa ni kata Rasulullah ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftar. Kegembiraan pertama apabila dia nak buka, Masya Allah.
Kalau tanya hari ni, malam ni, siapa kata dia tak suka buka, tak ada seorang pun tak tanya. Ada. Tak ada seorang pun dia kata saya tak suka buka. Sebab nak puasa sama, tidak ada. Bila sebut saja buka, semua suka. Tandanya apa dia? Penuh meja. Ada. Dengan gulanya, karinya, macam-macam lagi. Tapi yang sukanya, kalau biasanya anak-anak kita ni dia steady biasa. Ada. Dengan air dan sebagainya. Cukup air dengan ayam seketul pun beres dah. Tapi kalau ayah, tengok. Dengan apa ni, dengan bandungnya di tangan kanan, paha ayamnya di tangan kiri. Bila azan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ayahlah yang mula-mula sekali. Kadang-kadang anak pesan, tolong peringatkan, ayah, doa, nak buka tak baca lagi ni. Anak ayat excitednya nak buka. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada bulan Ramadan, Rasulullah sebut kegembiraan kedua ialah farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kegembiraan kedua ialah apabila nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam satu hadis, Rasulullah sebut Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang-orang yang berpuasa dengan betul-betul ikhlas, kerana Allah Taala mereka ini akan memasuki syurga Allah Taala dalam satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu Ar-Rayyan ini khusus kepada mereka yang betul-betul ataupun benar-benar berpuasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam ni dia ambil sempena dengan Ar-Rayyan ini, dia letak dengan anak dia ataupun cucu dia. Tapi dia tak panggil Ar-Rayyan, dia panggil Ryan. Penyanyi pop Korea. Orang ambil sempena nama syurga, pintu syurga, dia ambil sempena nama penyanyi pop. Jadi macam-macam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita tengok juga keistimewaan bulan Ramadan ini, kita melihat kepada satu perkara yang disebut, bila satu benda yang perlu kita fahami betul-betul. Bagaimana bila kita sebut bulan Ramadan ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita? Bila kita puasa sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari. Maksudnya puasa sebelum subuh sampai ke pagi. Sebab apa? Kenapa kita tak puasa waktu malam? Kalau diberi pilihan, confirm ramai nak puasa pada waktu malam. Start pukul 5 petang, pukul 7 pagi esok dah apa? Sebab malam boleh rehat, malam boleh tidur. Memang kita PA kita, nak ambil hak mudah. Tetapi apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita? Puasa dalam keadaan kita kena puasa sebelum subuh. Habis bila? Habis-habisnya bila baik kali. Kenapa? Kerana dua waktu yang sering dilalaikan oleh manusia. Iaitu yang pertama adalah waktu subuh, dan yang kedua adalah waktu maghrib. Waktu subuh ini Masya Allah, siapa kata waktu subuh dia tak suka tidur, bohong besar. Dia tak cenderung tidur pukul 2 pagi, pukul 3 pagi kita cenderung tidur, pukul 4 tak cenderung tidur, pukul 4 mula-mula ada tengok bola, tengok drama dan sebagainya. Pukul 5 mula-mula lali, mata dah lali dah, 5 suku senggup dah, pukul 6 tak sedap, tak ada. Pukul 8 tengok-tengok baru sedap. Itu pun nak pergi hijau. Kemana subuhnya, kemana ibadahnya. Dan waktu maghrib, waktu yang paling kita suka. Kalau orang suka pergi luar, waktu tu lah paling suka. Waktu garik pasal malam, itu waktu climax dia, puncak dia. Orang jualnya dan sebagainya. Kadang-kadang pergi pukul 5 pasal malam, tak ada lagi bagai kita nak. Dekat-dekat garik baru buat keluar. Ada korama dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan subuh. Bagaimana kelebihan subuh ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla subhi khairun min dunya wa ma fihinna. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh lebih baik daripada segala isi langit dan bumi ini. Bahaya kita sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh sebelum sembahyang subuh, bukan selepas, sebelah tak ada dah. Sebelum saja ada 2 rakaat. Itu bila kita sembahyang 2 rakaat saja, maka pahalanya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kalau subuh pukul 7, bagaimana kita nak sembahyang solat sunat sebelum subuh? Ada subuh pukul 7.30, sudah tentulah kita tertinggal. Jadi itu hikmahnya yang perlu kita pegang, yang perlu kita kita capai bersungguh-sungguh. Terutamanya pada bulan Ramadan yang akan menjelma ini, kita jadikan supaya solat subuh kita ni, kalau kita tak boleh subuh secara berjemaah di masjid, itu yang paling afdal. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh sembahyang subuh secara berjemaah dengan anak isteri kita di rumah.
Seterusnya ialah saya nak sentuh satu lagi tentang